Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 19 Februari 2024. Kerajaan negeri menyumbang sebuah ambulans pacuan 4 roda kepada Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Tuaran bagi memantapkan perkhidmatan ambulans selain memenuhi keperluan perkhidmatan di kawasan-kawasan terpencil dan berbukit di Tuaran. Kenderaan bernilai RM247,000 itu dilengkapi beberapa peralatan rawatan awal kepada pesakit sebelum mendapatkan rawatan penuh di hospital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata sumbangan kenderaan ini sebagai komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa badan-badan sukarela yang memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Demikian ucapannya dalam majlis penyerahan ambulans dan sambutan Tahun Baru Cina BSMM Daerah Tuaran. Beliau diwakili Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Chahim. Bagi keperluan perkhidmatan itu sangat perlu. Dan saya lihat Ketua Menteri begitu arif keperluan ini dan apa yang telah saya buat selama 20 lebih tahun. Akhir-akhir ini juga disambung terus. Dan saya mengharapkan supaya ahli-ahli di sini bekerja kuat terus dan sambutlah peminatan Ketua Menteri itu untuk sama-sama dipersembahkan kepada rakyat kepentingan yang diperlukan. Sebelum ini, BSMM Tuaran hanya mempunyai 3 buah ambulans untuk menjalankan perkhidmatan rawatan kecemasan, penugasan siap siaga selain penghantaran pesakit ke hospital. Kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor sentiasa mengutamakan keharmonian hidup rakyat pelbagai kaum di Sabah. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufui berkata, kerajaan yang diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS memfokuskan usaha memperkasa perpaduan masyarakat agar lebih banyak pembangunan dapat dicapai bersama. Saya rasa beliau yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor memang layaklah kita gelar sebagai Bapa Perbatuan ini Sabah. Dan beliau selalu nasihat juga ini keharmonian sepatutnya diutamakan dan dipentingkan kerana tanpa keharmonian tidak ada kemajuan atau sebarang pembangunan akan dibawakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Tahun Baru Cina 2024 anjuran Pejabat Parlimen Tawau. Lebih 5,000 masyarakat hadir memeriahkan pesta ini yang diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi masyarakat Tionghoa. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Sebatik sedang dalam usaha menyelesaikan masalah bekalan air bersih yang membelenggu kehidupan seharian 16,000 penduduk di Pulau Sebatik Tawau. Adun Sebatik Datuk Hassan A. Ghani Pangeran Amir berkata pihaknya bersama konsultan dilantik melawat tapak loji di pulau itu bagi membuat kajian berkenaan kos yang diperlukan membesarkan loji air kampung Wallace Bay. Kita telah pun dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Air Negeri Sabah bahawa surat lantikan untuk sebuah konsultan untuk menjalankan penyelidikan ke atas loji air itu telah pun dikeluarkan dan InsyaAllah pada 19 hari bulan ini saya sendiri akan menyertai pihak konsultan ini untuk melawat loji air tersebut untuk membuatkan kajian selanjutnya berkenaan dengan kos. Menurut beliau, loji air sedia ada hanya mampu mengeluarkan 4 juta liter air sehari kepada 6,000 penduduk berbanding 10 juta liter air bersih yang diperlukan setiap hari. Beliau berharap projek tersebut segera dilaksana bagi memudahkan penduduk melaksanakan kegiatan seharian selain meringankan beban mereka yang terpaksa menampung kos pengangkutan dan air bersih yang dibawa dari Tanah Besar Tawau ke pulau berkenaan. Penjajah yang menjalankan perniagaan di Pasar Karamunting akan dipindahkan ke lokasi bersesuaian berikutan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf pasar berkenaan bermula 1 Mac depan. Pembaikan dan naik taraf dilakukan akibat laluan kaki lima dan tempat letak kereta mulai retak dan hampir roboh selain paip air yang dilaporkan sering tersumbat dan rosak.
Adun Karamunting Datuk George Hugh Vun Zin berkata, Majlis Perbendaharaan Sandakan MPS telah mencadangkan pemindahan sementara ke bandar ramai-ramai bagaimanapun lokasi tersebut dilihat tidak strategik untuk membantu peniaga. Justru beliau mencadangkan sebuah pasar dibuka semula di kawasan pasar lama iaitu Pasar Karamunting Tanah Merah yang dilihat akan membantu penjajah menjalankan perniagaan. Satu tempat yang memang dulu ada pasar sana. Jadi saya pun terhubung dengan pihak tanah lah, landowner. Jadi landowner ni sudah approve tempat, hanya sekarang sedang proses lah, itu agreement. Dan saya rasa start bulan 3 ini saya akan buat pasar di sana lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Ampau 2024 di Sekolah Rendah Kebangsaan Song Sio. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebatik dinasihat tidak mudah terhasut dan terpedaya dengan tohmahan yang dilontarkan pihak tidak bertanggungjawab terhadap usaha kerajaan membangunkan negeri ini. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ketua-ketua cawangan Gagasan Rakyat di kawasan berkenaan perlu bertindak memberi penjelasan mengenai komitmen kerajaan dengan menyampaikan maklumat sahih dan boleh dipercayai di peringkat akar umbi. Katanya peningkatan hasil negeri sehingga hampir 7 bilion ringgit tahun lalu jelas membuktikan kerajaan berusaha keras memperkukuh kedudukan keuangan bagi membela kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan program pembangunan secara berterusan. Komitmen ini akan mereka bawa ke akar umbi untuk menjelaskan kepada rakyat agar tidak membuat kesilapan di dalam menentukan masa depan negeri Sabah yang tercinta ini. Jadi saya berharap agar program seumpama ini dapat diteruskan untuk siri kedua supaya pendekatan kita kepada rakyat secara langsung dan seterusnya dapat juga merapatkan silaturahim sesama pimpinan dan juga masyarakat di akar umbi. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui pemberita selepas merasmikan Jelajah Sebatik Siri 1 di Kalabakan. Seramai 700 ketua cawangan dan ahli gagasan rakyat dari 38 cawangan pusat daerah mengundi Sebatik hadir dalam program ini. Buat julung kalinya, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melalui Pusat Zakat Sabah PZS melaksana program Kembali ke Sekolah. Daerah Sandakan dipilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan program berkenaan sebelum diteruskan ke beberapa daerah di negeri ini. Timbalan yang di-Pertua MUIS Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata program dijalankan bagi memudahkan ibu bapa melakukan persiapan awal sebelum sesi persekolahan 2024-2025 bermula Mac depan. Menyampaikan sumbangan peralatan sekolah kepada anak-anak asnaf. Program ini adalah nilainya yang kita ambil iaitu mengutamakan ilmu. Sebab antara cara untuk merubah nasib asnaf ini adalah dengan ilmu pengetahuan. MUIS telah menyampaikan amanah daripada pembayar-pembayar zakat kita. Seramai 250 anak-anak golongan asnaf menerima sumbangan kelengkapan persekolahan menerusi program ini. Rasa bersyukur, sangat gembira lah, anak-anak pun gembira. Syukur Alhamdulillah lah. Akan datang, moga akan ada lagi macam ni. Kita dapat mengurangkan beban lah, bahkan biarpun ada bantuan sekolah, sekurang-kurangnya ini dapatlah beli untuk adik-beradik yang lain. Macam saya ni 5 anak, sekurang-kurangnya memang membantu, sangat membantu rezeki anak-anak. Terima kasih zakat. Sangat baik, terutama kepada orang yang memalukan untuk membantu untuk kerjasama dengan pihak Pusat Zakat dan MUIS untuk tahun ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Malai Ali memberitahu lebih 700 amil akan ditempatkan di kaunter zakat sekitar Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan Tongod bagi memudahkan umat Islam menunaikan zakat fitrah dalam bulan Ramadan. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.